Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kehendak yang baik, maka ia akan dipahamkan akan hal ehwal agamanya. Nasihat yang kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ilmu adalah kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlak. Jadilah kamu orang yang berilmu atau orang yang belajar atau orang yang mendengar, yakni mendengar ilmu, atau orang yang cinta kepada ilmu, kepada orang berilmu, kepada belajar ilmu, kepada orang mendengar ilmu. Jangan jadi yang kelima, kamu akan binasa. Yani kalau bukan alim, bukan belajar, bukan mendengar, bukan pun suka kepada orang mencari ilmu, maka ia akan binasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasihat yang ketiga, dan ini adalah merupakan satu tip kepada kita atau majlis yang kita adakan pada malam hari ini dan malam sebelumnya. Ilmu yang kita dapat itu mempunyai tuntutan kepada kita amal. Al-ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Ilmu tanpa amal umpama pokok tanpa buah. Man alima wa amila wa 'allama awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang berilmu, mengamalkan ilmunya, mengajarkan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan kepadanya ilmu yang dia tak belajar, ilmu yang dia tak tahu, yaitu ilmu ladunni. Mudah-mudahan majelis ilmu kita pada malam hari ini adalah melahirkan pemahaman kepada kita, diberikan keazaman oleh Allah untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat dan untuk mendapatkan ilmu yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadis yang dicatatkan dalam kitab ini daripada Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu qala inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kunna idza jalasna ilaihi in akhadna bihadithin fi dzikr al-akhirah akhadha ma'ana wa in akhadna fi ad-dunya akhadha ma'ana wa in akhadna fi dzikr at-ta'am wash-sharab akhadha ma'ana. فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Hadis daripada Zaid ibn Thabit, salah seorang sahabat terkemuka daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada merupakan sahabat yang pertama, beliau juga adalah seorang yang alim, sehingga beliau menjadi salah seorang guru kepada Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas. Kedudukan para sahabat satu dengan yang lain tidak sama daripada segi keilmuannya, walaupun hidup zaman bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang dikenal dengan keilmuannya adalah terhad kepada golongan tertentu daripada sahabat Rasulullah. Di antara mereka yang dikenal dengan keilmuannya Zaid ibn Thabit, Ali bin Abi Talib, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, dan juga Abdullah ibn Amr. Adapun yang lain seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seperti Sayyidina Umar ibn Khattab, seperti Uthman bin Affan, seperti Abdurrahman bin Auf. Mereka adalah orang-orang yang
Lebih-lebih lagi Sayyidina Abu Bakar yang merupakan orang yang kenal dengan Rasulullah daripada sebelum lagi Nabi diangkat menjadi Nabi. Akan tetapi oleh kerana kesibukan beliau dalam hal kepemerintahan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa yang ada pada beliau lebih banyak dipergunakan untuk mentadbir, sehingga kekurangan waktu untuk mengajar seperti sahabat-sahabat Nabi yang lain, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit dan sebagainya. Bukan bermakna mereka tidak berilmu, tetapi ketiadaan masa yang cukup bagi sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, yang lebih banyak masa mereka adalah untuk mentadbir hal ehwal yang membawa kebaikan untuk kaum al-muslimin. Zaid ibn Thabit satu hari didatangi oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Ini sahabat belajar dengan sahabat, walaupun sama-sama hidup di zaman Rasulullah, tapi mereka belajar. Sahabat yang muda belajar dengan sahabat yang tua. Sahabat yang masuk Islamnya itu di akhir belajar kepada sahabat yang masuk Islamnya di awal. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda masuk Islam lebih kurang 4 tahun atau 5 tahun sebelum wafatnya Nabi. Tetapi kalau kita melihat dalam ilmu hadis, didapati riwayat hadis yang diriwayatkan oleh beliau lebih daripada Sayyidina Abu Bakar. Walaupun Sayyidina Abu Bakar sebagaimana saya katakan daripada sebelum Nabi menjadi Nabi sudah bersahabat dengan Rasulullah. Lebih daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, walaupun Sayyidina Ali hidup di rumah Rasulullah. Lebih daripada Sayyidina Umar bin Khattab, walaupun Sayyidina Umar lebih lama bersama dengan Rasulullah. Kenapa? Bukan disebabkan oleh mereka karena mereka tak hafal hadis Rasulullah, tidak, tetapi kesibukan mereka kepada perkara yang lain, khususnya 4 khalifah ini yang lebih sibuk kepada masalah hal ehwal yang membawa kebaikan kepada kaum muslimin. Tetapi Abu Hurairah menghabiskan waktunya untuk mencari ilmu dan menyebarkan ilmu. Maka dengan demikian Sayyidina Abu Hurairah walaupun lebih tua daripada sahabat-sahabat yang lain, tetapi beliau belajar juga kepada sahabat yang lain walaupun lebih muda daripada Abu Hurairah. Walaupun Islamnya adalah berada di akhir, tapi beliau banyak meriwayatkan hadis disebabkan oleh kerana beliau datang kepada sahabat ini, tanya, kamu dahulu kita bersama dengan Rasulullah macam mana, tanya kepada si fulan, sampai beliau adalah banyak mengambil meriwayatkan hadis, termasuk hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Satu hadis yang berkaitan dengan satu kejadian yang waktu kejadian itu Abu Hurairah belum lagi masuk Islam. So macam mana Abu Hurairah boleh meriwayatkan satu kejadian sementara beliau tak ada masa itu, belum Islam pun? Karena beliau meriwayatkan daripada sahabat Nabi yang lain yang tahu akan kejadian tersebut. Maka dengan demikian dalam hubungan para as-sahabah, dalam mengambil ilmu, sahabat yang muda belajar kepada sahabat yang tua. Sahabat yang masuk Islam pada akhir hayat Rasulullah belajar kepada sahabat yang lebih awal beriman kepada Rasulullah. Demikian hubungan para as-sahabat di dalam mengambil ilmu yang penting. Mereka itu adalah belajar. Mereka juga belajar. Zaid ibn Thabit salah seorang syekh daripada Abdullah ibn Abbas. Satu hari Abdullah ibn Abbas datang ke rumah Zaid ibn Thabit. Sampai di rumahnya karena ingin mengambil ilmu, nak belajar, nak mendengarkan beberapa hadis daripada Zaid ibn Thabit. Nak ketuk pintu, khawatir wrong time, khawatir waktunya tak tepat, mungkin rehat, mungkin tengah ada kesibukan di dalam. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, baik aku tunggu saja beliau sampai keluar. Duduk di hadapan pintu rumah Zaid ibn Thabit sampai lama tak keluar-keluar Zaid ibn Thabit. Memang pun tak keluar karena tak tahu kalau ada orang tunggu kat luar. Angin yang berhembus membawa debu padang pasir ini sampai menutupi atau mengenai kepada muka Sayyidina Abdullah ibn Abbas, tapi tak berganjak daripada tempatnya. Dia mengatakan, lama sangat ini, baik aku pergi tinggal saja, masih ada orang lain aku nak cari ilmu. Tak ada.
Al ilmu yu'ta, ilmu itu didatangi, ilmu itu dicari. Ilmu itu fi sudurir rijal, ilmu itu ada di dada orang-orang yang berilmu, bukan dalam kitab, bukan dalam buku. Makanya mereka adalah terus datang kepada orang-orang yang berilmu. Sampai pada akhirnya Zaid bin Thabit membuka pintu, didapati Abdullah bin Abbas ada di hadapan pintu. Kata Zaid bin Thabit, "Ya ibna ammi Rasulullah, wahai anak bapak saudara Rasulullah, kenapa kamu tak bagi tahu satu orang datang kepada aku supaya aku datang ke rumah engkau kalau engkau ada hajat kepada aku?" Tawadhu daripada seorang sahabat yang belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi seseorang yang ada kekerabatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas mengatakan, ilmu itu didatangi, bukan datang. Ilmu itu dicari. Maka Zaid bin Thabit ketika keluar menaiki keledainya ataupun ontanya, yang memegang kendali onta atau keledai itu adalah Abdullah bin Abbas. Kalau sekarang kod mungkin guru dengan muridnya bukakan pintu keretanya, kod umpamanya Abdullah bin Abbas memegang kendali itu, onta atau keledai Zaid bin Thabit. Gal kata Zaid bin Thabit, tak apa, biarkan, tak payah kamu pandu, tak payah kamu pegang. Kata Abdullah bin Abbas, hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Demikian kami diperintah untuk sopan kepada ulama-ulama kami. Yakni dibimbing, dipandu, ditemankan. Falhasil ini Zaid bin Thabit adalah salah seorang daripada guru Abdullah bin Abbas yang dalam perjalanannya Sayyidina Abdullah bin Abbas bertanyakan beberapa perkara yang berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Zaid berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kami duduk bersama dengan beliau dan kami berbincang berkenaan dengan hal ehwal akhirat, Nabi pun berbincang tentang hal akhirat. Kalau kami berbicara tentang dunia, Nabi pun juga bercerita tentang dunia. Kalau kami bercakap tentang makanan dan minuman, Nabi pun juga bercakap tentang makanan dan minuman. Setiap kami berbincang perkara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga ikut berbincang bersama dengan kami. Hadis ini adalah menyentuh tentang satu sifat yang digalakkan, sifat yang baik. Sifat itu adalah berusaha untuk menawan hati orang, berusaha untuk tidak nampak asing ketika kita duduk di tengah-tengah kelompok. Yakni tidak melihat diri kita lain daripada yang lain. Tidak melihat diri kita lebih istimewa daripada yang lain. Tapi macam mana supaya kita nampak tidak asing daripada yang lain? Macam mana supaya kita nampak itu rapat, akrab dengan yang lain? Dan itu adalah bahagian daripada sifat mudarah. Mudarah itu adalah menawan hati tanpa ada kepentingan dunia. Dia berbeza dengan mudahana. Nak jaga hati orang tapi nak dunia. Ini adalah perkara yang dilarang. Tapi mudarah, menjaga hati orang, menawan hati orang demi untuk mendatangkan manfaat kepada orang itu, demi kebaikan, demi merapatkan hubungan, demi keakraban perhubungan. Ini mudarah adalah perkara yang digalakkan di dalam agama Nabi Muhammad SAW. Salah satu konsep untuk kita tidak nampak asing daripada yang lain adalah bila mana berbicara tentang sesuatu perkara, tentunya perkara itu adalah perkara yang mubah, perkara yang boleh, perkara yang harus. Kalau perkara yang haram, bukan kita juga ikut juga bercakap tentang masalah yang haram juga. Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, menyuruh kepada Rasulullah, la taq'udu ma'ahum, jangan kamu duduk dengan mereka. Duduk saja dengan mereka tak boleh. Siapa mereka itu? yakni orang-orang yang pada waktu itu adalah di kalangan orang kafir yang membincangkan tentang perkara-perkara yang batil, tentang perkara-perkara yang mungkar. Allah suruh Nabi, fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk dengan mereka. Hatta sehingga yahudu fi haditsin ghairi, bercakap kepada perkara yang lain.
Apa maknanya? Bercakap kepada benda yang bukan mungkar. Bercakap kepada benda hal-hal yang harus, tak apa nak duduk dengan mereka. Demi untuk merapatkan supaya mereka boleh terbuka mendengar apa yang kau sampaikan. Tapi bila mana perbincangan itu adalah perbincangan yang batil, perbincangan yang mungkar, Allah suruh Nabi bangkit tinggalkan. Dan dalam hadis ini menyentuh tentang usaha Rasulullah menawan hati. Usaha Rasulullah untuk rapat dan dekat kepada sahabatnya. Dan caranya adalah bila mana mereka berbincang tentang sesuatu, Nabi ikut berbincang. Termasuk dalam makanan, menu makanan, rasa makanan, minuman, perkara yang harus. Dalam makam seperti Rasulullah yang sibuknya tentang wahyu, tentang tabligh, tentang dakwah, tentang umat, tentang macam-macam masalah yang berat di hadapan, yang dipikul oleh Rasulullah, tapi Nabi tetap masih dalam perbincangan perkara-perkara yang mubah, yang harus, perkara-perkara yang biasa. Nabi pun ikut bercakap, termasuk hal ehwal makanan. Tujuannya adalah untuk menawan hati orang. Sehingga salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah, bahagian daripada mudarah nak menawan hati itu, kalau bercakap terkadang slang bahasa atau slang kaum itu, Nabi juga guna slang itu. Ada satu golongan, satu kabilah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana nak menyebut al itu am. Alif lam al itu dibaca am. Mereka memang biasa sebut macam tu. Maka Nabi ketika duduk bersama dengan mereka dan Nabi ingin menyampaikan satu hadis, tapi Nabi guna bahasa slangnya, guna slang mereka. Hadis itu berbunyi, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Laisa, bukan bahagian daripada kebaikan orang yang berpuasa ketika bermusafir. Yakni, apakah hukum berpuasa ketika bermusafir? Saya tak bahas hukumnya panjang lebar di sini nanti. Tapi saya nak sebutkan bagaimana Nabi melafazkan hadis itu dengan mengikut slang orang yang nak disampaikan oleh Nabi, ilmu tentang hukum puasa atau hukum puasa ketika bermusafir. Nabi bersabda, laisa minam birrim siyamu fim safar. Laisa minal, Nabi sebut minam. Al-birri as-siyamu laisa minal birris siyam. Nabi baca laisa minam birrim siyam fis safar fim safar. Nabi guna slang orang itu. Apa tujuannya? Walaupun bahasa yang fasih itu adalah bahasa Quraisy, tapi Nabi tujuannya adalah menggunakan slang bahasa orang yang datang kepada Rasulullah nak menawan hati. Aku guna bahasa engkau. Ini adalah bahagian tarikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin menyampaikan dakwah, terlebih dahulu menawan hati. Tapi tidak terus menyampaikan. Dibuat hati orang itu jatuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru disampaikan. Oleh karena demikian, konsep di dalam dakwah itu at-ta'lif, at-ta'rif, at-taklif. Ta'lif, menawan hati. Ta'rif, mengenalkan. Orang kalau dah jatuh hati dengan kita, dibagi tahu dia boleh terima. Tapi kalau terus diajar macam tu, sebelum jatuh hatinya kepada kita, susah nak terima. Kemudian at-taklif, baru kita suruh orang itu berbuat amal baik, larang daripada benda yang mungkar. Ini bermula daripada at-ta'lif, thumma ta'rif, thumma taklif. Daripada hadis ini kita melihat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu cara dalam berdakwah adalah dengan menawan hati, dan cara menawan hati beliau adalah ikut berbincang sama dengan para sahabat. Perbincangan apapun juga selagi perbincangan itu tidak menyentuh kepada perkara yang diharamkan. Hadis yang kedua,
Daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala qad su'ila akunta tujalisu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala na'am kana wa kana tawila samti wa kana ashabuhu yatanashaduna asy-syi'ra 'indahu wa yadhkuruna asya'an min amri al-jahiliyyah wa yadhhakun fa yatabassamu ma'ahum idza dhahiku. Jabir bin Samurah berkata, aku ditanya atau beliau ditanya, adakah kamu wahai Jabir pernah duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, "Na'am." Ya. Lalu disifatkan, bagaimana keadaan kamu ketika duduk bersama dengan Rasulullah? Adakah gerun? Macam mana kamu tengok Rasulullah kalau kamu duduk bersama dengan beliau? Katanya, kana tawila samti. Banyak berdiam. Yakni tidak bercakap kecuali bila mana diperlukan beliau untuk bercakap. Termasuk dalam hal ehwal perbicaraan yang mubah tadi, masalah makanan beliau akan bercakap, tapi tidak banyak bercakap tentang perkara-perkara yang seperti itu, karena beliau amat menghargai waktu masanya, termasuk bila mana ingin bercakap tentang perkara-perkara yang harus ataupun yang mubah, mesti di sebalik perkara yang harus, kebaikan yang dituju oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana tawila samti, banyak berdiam. Berdiam ini adalah bahagian daripada kesempurnaan iman seseorang. Bila mana tidak mampu untuk bercakap yang baik. Man kan yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia bercakap yang baik atau diam. Yang pertama, wa kana ashabuhu yatanashaduna syi'ra indahu. Sahabat-sahabat Nabi ketika duduk bersama dengan Rasulullah adalah membacakan syair-syair di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berbicara tentang masalah syair, baik itu kandungannya nasihat atau pujian kepada Rasulullah, perkara itu adalah dilakukan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Bahkan beliau yang diantara keistimewaannya tidak diajarkan oleh Allah syair, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Dalam surat Yasin Allah berfirman, wa ma 'allamnahu syi'ra. Kami Allah tak pernah ajarkan kepada beliau, yakni Rasulullah, syair, wa ma yanbaghi lahu, dan tak sepatutnya pun beliau belajar syair. Kenapa? Di zaman orang itu yatafakharun, berbangga-bangga dengan syair. Di zaman orang itu meraih keuntungan dengan mengungkapkan syair. Zaman yang kebanggaan yang ada pada waktu itu adalah syair. Ada satu pasar dahulu di sana namanya Suq Uqab. Itu pasar Uqab. Setiap kali orang itu membacakan syair, ada dinilai syair itu, kalau syairnya itu hebat, diletakkan di pintu Ka'bah. Dan tidak boleh diturunkan kecuali bila mana ada syair lain yang mengalahkan syair itu, baru diturunkan ganti syair yang lain. Salah seorang daripada penyair dahulu, Umayyah ibn Salat kalau tidak silap saya, memang terkenal dengan ahli syair. Ketika membacakan syair-syairnya dan cukup indah, diletakkan di Ka'bah. Tak lama daripada itu turun firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamar bihusban, surat Ar-Rahman itu. Maka diletakkan di sebelah syairnya penyair tadi. Penyair itu tengok, macam ada nampak di sebelah pun tulisan juga bahasa Arab yang dianggap syair juga. Dibaca, ternyata si penyair itu sendiri menyedari lemahnya syairnya berbandingkan Al-Quranul Karim, dikoyak. Dipunya sendiri, dikoyak sendiri. Melihat indahnya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu Al-Quran bukan syair.
tapi mengalahkan syair dan penyair-penyair pujangga-pujangga yang ada di zaman itu. Tak dapat mendatangkan seperti Al-Quran Al-Karim. Ketika menggali parit untuk peperangan Khandaq atau ketika membangun masjid, maka ketika menggali itu as-sahabah yartajizun, yakni membangkitkan semangat dengan membaca syair. Allahumma la aisha illa aishul akhirah farhamil ansar wal muhajirah. Ya Allah, tiada kehidupan sebenar kecuali kehidupan di akhirat, rahmati orang-orang ansar dan juga kaum muhajirin. Nabi ketika mengikut juga membaca, tapi kata baginda Rasulullah, Allahumma la aisha illa aishul akhirah farhamil muhajirin wal ansar. Dia dalam ilmu syair ada namanya ilmu al-arud. Ilmu al-arud ini penghujung kata itu mesti sama. Allahumma la aisha illa aishul akhirah, rah jangan bunyinya. Penghujung itu mesti sama juga. Farhamil ansar wal muhajirah, rah juga. Jadi nampak alunan itu sama indah, tapi Nabi baca farhamil muhajirin wal ansar, yakni ikut hukum ilmu arud tak kena. Kata Sayyidina Abu Bakar mengatakan, maha benar zat yang telah berfirman bahwasanya kami Allah tidak mengajarkan kepada Nabi syair, sehingga Nabi ketika baca tak tepat kepada susunan alunan syair itu merupakan satu mukjizah yang membuktikan kalau Nabi memang tidak pernah bercakap syair. Maka diperbetulkan, baru dibaca farhamil al-ansar wal muhajirah. Nabi pun ikut membaca syair juga. Beliau bersabda, inna minasy-syi'ri inna minal bayani la sihra wa inna minasy-syi'ri la hikmah. Sesungguhnya dalam bayan keindahan catitan atau keindahan ayat, keindahan tulisan itu sihra, yakni boleh mengandung sihir. Apa maknanya? Yakni bukan sihir orang guna ilmu sihir. Tak, dengan indahnya kata-kata itu orang boleh terpukau. Wa inna minasy-syi'ri la hikmah, dan sungguh terkandung di dalam syair itu hikmah. Dengan kata lain, Nabi mengesahkan, mengiyakan tentang adanya syair. Nabi juga membenarkan orang membaca, membuat syair. Adapun di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para penyair, asy-syu'ara adalah mereka tuhumul ghawun, yakni orang yang celaka yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Penyair akan masuk neraka. Di dalam Al-Qur'an disebutkan demikian oleh Allah, tapi bukan semua penyair. Penyair yang dia memuji berhala, penyair yang menunjukkan tentang al-batil, penyair yang menunjukkan tentang kemungkaran, itu yang akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi penyair-penyair yang menyimpan tentang nilai-nilai, yang menyatakan tentang nilai-nilai murni, Hasan bin Thabit, Abdullah ibn Rawahah, penyair Rasulullah, Ka'ab ibn Zuhair, dan juga Abbas bin Abdul Muttalib, penyair-penyair itu mendendangkan syairnya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mendengar. Bahkan dalam satu peristiwa baginda Rasulullah bertanya, siapakah di antara kamu yang boleh membacakan syair Ibn Salad? Maka dibacakan oleh Rasulullah, oleh seorang sahabat. Nabi mengatakan, ini tambah. Dibaca lagi, Nabi kata, tambah. Sampai berpuluh-puluh bait itu dibaca di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Membacakan syair selagi isi kandungan syair perkara yang baik adalah perkara yang dibenarkan di dalam syara'. Pujian-pujian yang mengandung syair itu adalah bahagian perkara yang tidak bercanggah dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yadhkuruna asya', dan terkadang dalam mereka itu kalau duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bercerita tentang perkara-perkara yang berlaku di zaman jahiliyah, yakni perkara-perkara yang terkadang membawa gelak ketawa. Maka para sahabat kalau ingat kisah-kisah yang dahulu ketika di zaman jahiliyah,
Mereka kalau ingat, mereka ketawa. Tapi Nabi tersenyum. Nabi tidak pernah ketawa terbahak-bahak. Tapi maksimum kalau Nabi ketawa akan nampak bahagian gigi geraham Nabi Muhammad SAW. Kebanyakan waktu atau kebanyakan sikap yang ditunjukkan oleh beliau adalah tersenyum. Kata sahabat mengatakan, saya tidak pernah melihat orang yang banyak tersenyum melebihi daripada banyaknya tersenyumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang berikutnya. Wa inda Ibn al-Jauzi dalam kitab Al-Wafa daripada Abdullah bin Mas'ud dikatakan, kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama dengan kami lebih kurang ada 80 orang daripada Quraisy. Tidak ada selain daripada orang-orang Quraisy. Wallahi ma ra'aitu safhata wujuhi rijalin qattu ahsana min wujuhim yawma idzin. Demi Allah, saya tidak melihat wajah-wajah yang handsome seperti wajah-wajah mereka yang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani sebahagian orang memiliki keindahan wajah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyiduna Yaqub alaihi salam. Mungkin kita kalau melihat dalam Al-Qur'anul Karim, balik baca surat Yusuf nanti, waktu menyuruh anak-anaknya yang datang menuju ke Mesir untuk membeli makanan, Nabi Yaqub berpesan kepada anaknya, udkhulu min abwabin mutafarriqah. Masuklah kamu melalui pintu-pintu yang berasingan, berbeza-beza. Itu nak masuk pintu Mesir, ada pintu main gate itu ada lebih daripada satu pintu. Nabi Yaqub menyuruh anaknya masuk melalui pelbagai pintu, bukan dari satu pintu sama-sama. Kata ahli tafsir mengatakan, anak-anak Nabi Yaqub ini handsome semua. Sehingga kalau serentak masuk itu 11 orang, termasuk Benyamin masa itu, kalau semuanya masuk di situ akan menarik perhatian orang sehingga boleh melihat kepada satu grup yang mukanya amat berlainan dengan penduduk tempatan. Maka disuruh masuk melalui pintu yang berbeza-beza. Sebab apa? Supaya tak kena mata. Al-ainu haq. Ini mata adalah hak yang kalau tengok kepada sesuatu tidak diiringi dengan tasbih ataupun tahmid ataupun tabjil kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang orang boleh kena mata. Itu kan orang bilang kena mata ada kan? Itu bukan mitos, itu memang reality. Dan ini pernah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang melihat sahabat yang lain yang mempunyai kulit yang cantik dengan pandangan yang mata ini boleh kena kepada si fulan itu, sehingga berubah kulitnya menjadi kulit yang berubah daripada hitam macam tu. Karena kena mata daripada orang yang melihat. Tapi bukan bermakna kita nak tuduh orang lain, ini pasal mata kamu kena kepada saya. Tak boleh cakap macam tu. Kita tak tahu. Itu pun yang matanya boleh kena kepada orang lain, dia pun tak tahu. Ala kulli hal, bila mana tengok sesuatu yang menakjubkan, jangan lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanallah, Masya Allah dan lain sebagainya, supaya terelak daripada mata. Fadzakarun nisaa fatahaddatsu fihinna. Ketika dalam perbincangan itu pun bercerita tentang hal ehwal perempuan, Nabi SAW pun juga membimbing. Fatahaddatsa ma'ahum, Nabi pun juga berbicara, yakni pembicaraan yang membimbing kepada mereka orang-orang yang berbicara. Wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, akaltu thuman fantahaitu ila al-musalla وقد سبقت بركعة فلما دخلت المسجد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريح الثوم فلما قضى صلاته قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن حتى يذهب ريحها أو ريحه. Daripada Mughirah bin Syu'bah katanya, saya makan bawang putih. Lepas itu saya pergi ke musalla, pergi ke surau atau tempat untuk melakukan salat berjamaah. Waqad subiqtu bi raka'atin. Saya ketika sampai
Para jamaah yang salat ini sudah salat 1 rakaat diimamkan oleh Rasulullah. Maka ketika saya masuk masjid, Nabi mendapati bau bawang putih yang kurang sedap atau kurang nyaman atau mengubah suasana kurang selesa bila mana orang sedang melakukan salat dan ada bau yang tidak sedap. Maka kata baginda Rasulullah SAW setelah selesai daripada salat, Nabi bersabda, barang siapa yang makan makanan seperti ini, maka hendaklah tidak menghampiri musalla kami sehingga bau tak sedapnya itu hilang. Hadis ini memberikan manfaat kepada kita tentang hukum makan sesuatu yang mempunyai bau tidak sedap bagi seseorang yang ingin mendatangi salat. Adalah makruh. Baik itu bawang putih atau bawang merah ataupun apa yang membawa bau tidak sedap yang boleh mengganggu jamaah di dalam salat, maka memakan makanan itu untuk pergi salat adalah perkara yang makruh. Bukan makan bawangnya, tapi kalau makan bawang nak pergi salat. Tapi kalau makannya selepas salat atau ketika makan selepas itu tak nak pergi ke musalla, silakan saja, hukumnya adalah perkara yang harus, karena hukum makan bawang merah atau bawang putih adalah perkara yang boleh ataupun yang harus. Hanya oleh kerana ada kaitan dengan perkara yang merupakan syiar di dalam salat, yaitu dalam agama, yaitu salat berjamaah, maka perkara yang mengganggu itu adalah dilarang. Larangannya dalam bentuk makruh. Faedah yang kedua yang diambil daripada hadis ini, cara Nabi menegur. Nabi selesai salat itu menegur, barang siapa yang makan makanan seumpama ini, yakni makanan yang ada bau tak sedap, maka jangan menghampiri musalla kami. Nabi tidak tanya, hei, siapa yang bau busuk itu? Siapa yang tak sedap itu? Menegur dengan talmih, dan ini adalah merupakan adab utama di dalam menegur, adalah dalam bentuk sindiran, yakni tidak direct langsung. Kalau lebih-lebih lagi depan orang ramai, orang menegur orang lain di hadapan orang ramai, ditunjuk, itu bukan menegur, itu orang buka aib. Sebab yang lain tak tahu, pasal kita tegur, yang lain tahu dia punya aib. Siapa yang buka? Ya, yang menegur tu tujuannya baik, secara tidak sengaja dia telah membuka aib orang kepada orang ramai. Tapi kalaupun nak menegur kepada golongan-golongan tertentu yang ingin ditegur di hadapan orang ramai, adalah hendaklah menegur dengan cara tanpa menyebut nama, tapi dengan menyindir ataupun dengan samaran ataupun dengan apa saja yang manfaatnya boleh dikongsi juga oleh orang ramai. Walaupun yang makan bawang putih ini adalah Al-Mughirah bin Syu'bah, Nabi ingin menegur, tapi Nabi tidak tegur langsung kepada Mughirah bin Syu'bah. Tapi oleh kerana perkara ini perkara hukum yang boleh dikongsi sama dengan yang lain, Nabi bercakap secara general. Barang siapa yang makan makanan seumpama ini, maka jangan mendekati musalla kami. Yakni bukan hanya untuk Mughirah bin Syu'bah saja, tapi untuk semua sahabat dan semua umat sepanjang zaman, untuk memakan makanan sesuatu yang mendatangkan bau tak sedap, nak pergi salat berjamaah boleh mengganggu jamaah, maka tak boleh untuk menghampiri salatnya. Apa saja, stocking ke busuk umpamanya, atau apa saja yang bau tak sedap itu, baik kalau kita ingin pergi ke salat adalah berpenampilan bersih, rapi dan wangi. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ambillah perhiasan kamu ketika kamu nak pergi ke masjid. Perhiasan itu adalah perkara yang dapat kita menghiasi diri. Bila ketika nak pergi masjid, itu patut kita berhias. Kita nak jumpa dengan Allah, nak masuk rumah Allah. Kita kalau nak masuk rumah raja, maka dibagi tahu dia punya pakaian ke, entah pakai baju nasional ke atau protokolnya ada. Kita pun nak masuk rumah Allah, ini menghadapi raja, kepada seluruh raja, patut kita lebih sopan, lebih bersih menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.
Kemudian falamma qadaitu salati, kata Mughirah bin Syu'bah, ketika saya selesai salat, saya datang kepada Rasulullah mengatakan, wallahi la tu'tiyanni yadaka, demi Allah berikan kepada aku tanganmu wahai Rasulullah. Mughirah bin Syu'bah yang ditegur oleh Nabi secara sindiran ingin memberitahukan kepada Rasulullah kenapa ada bau tak sedap atau bau bawang putih. Diambil tangan Nabi lalu dimasukkan ke dalam baju Mughirah bin Syu'bah. Didapati di situ kalau Mughirah bin Syu'bah di dadanya ini ada luka yang sedang diobati dengan bawang putih. Faedah yang ketiga, bawang putih mengandungi ubat herbal yang dipakai sekarang pun ada kan itu apa namanya obat bawang putih itu, homopati ke apa semua itu. Walhasil itu bawang putih juga mengandungi ubat. Itu Mughirah bin Syu'bah sakit dan diobati dengan bawang putih, baru setelah dipegang oleh Nabi SAW dan didapati dadanya itu dibalut dengan sesuatu yang ada bahan dari bawang putih. Nabi bersabda, amma inna laka udharan, adapun untuk kamu tak apa, kamu adalah mempunyai uzur untuk mengenakan atau menggunakan bawang putih karena sebagai ubat walaupun di masjid untuk melakukan as-salat. Jadi 3 perkara yang penting dalam hadis tadi. Yang pertama adalah teguran, adab di dalam menegur adalah tidak direct langsung. Kalaupun ingin direct langsung, panggil orang yang tegur tu bagi tepi situ. Aku nampak engkau buat macam ni, tegur. Direct langsung tak apa, tapi tak ada orang tahu. Tapi kalau direct depan orang ramai, itu adalah membuka aib. Kemudian yang kedua, hukum memakan makanan yang mendatangkan bau tak sedap ketika nak salat adalah perkara yang makruh. Yang ketiga adalah merupakan keuzuran bila mana ada al-darurah seperti sakit dan lain sebagainya. Hadis yang berikutnya daripada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ba'd buyutihi famtala al-bait wa dakhala Jarirun faqa'ada kharij al-bait fa absarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhadha thawbahu falaffahu farama bihi ilayhi wa qala ijlis ala hadha fa akhadha Jarir فوضعه على وجهه وقبله. Jarir bin Abdullah meriwayatkan Nabi SAW satu hari berada di rumahnya dan di rumah Nabi itu dipenuhi dengan ramai manusia. Maka Jarir bin Abdullah masuk ketika itu dan mendapati rumah itu penuh. Jarir duduk di luar pintu rumah, yang nak masuk daripada pintu rumah Nabi. Didapat ruang tamu itu dah penuh, tak ada ruang untuk duduk, maka Jarir duduk di belakang, duduk di luar pintu rumah Nabi. Awalnya Jarir ketika berdiri di hadapan pintu dan Nabi nampak kepada Jarir bin Abdullah. Nabi tengok kanan, Nabi tengok kiri. Isyarat ada yang paham atau tidak dengan isyarat Nabi. Bangunlah salah seorang bagi orang itu duduk situ. Tapi oleh kerana semua nak rapat dengan Nabi, siapa tak nak rapat dengan Nabi SAW? Semua dah peluang duduk dalam rumah Nabi, tak akan nak keluar daripada rumah Nabi sementara boleh dengar langsung daripada Rasulullah. Kalau satu hari beliau minum minuman di sebelah kanannya Abdullah bin Abbas, sebelah kirinya Khalid ibn Walid. Maka Nabi setelah minum, adabnya itu kalau nak bagikan minuman kepada yang lain, sebelah kanan atau sebelah kiri? Kita bagi sebelah kanan. Tapi sebelah kanan budak kecil, sebelah kiri Khalid ibn Walid, sahabat Nabi, besar, umurnya pun lebih tua. Orang tua mesti didahulukan. Kabir, kabir, kata Nabi SAW. Dahulukan yang tua, dahulukan yang tua. Dua adik beradik nak bercakap dengan Rasulullah, kata Nabi, kabir, yang tua dulu bercakap. Dalam adab masalah umur pun juga ditekankan oleh Nabi SAW. Maka kata baginda Rasulullah, ini antara dua adab, kanan ataupun usia, mana yang didahulukan? Nabi setelah minum, Nabi tanya kepada Abdullah bin Abbas, boleh tak aku bagi ini air kepada Khalid ibn Walid? Nabi melakukan keduanya. Arah kanan diberikan haknya,
usia pun ditunaikan. Nabi tidak terus bagi kepada Abdullah bin Abbas ataupun tidak bagi terus kepada Abdullah bin Abbas untuk mengambil kira tentang adab mendahulukan orang tua, dan tidak terus bagi ke Khalid ibn Walid untuk melihat dari segi usia dengan meninggalkan adab mendahulukan kanan. Maka Nabi kedua-duanya dilakukan. Tengok ini clever, bijak. Boleh aku bagi kepada Khalid ibn Walid, yang minta izin kepada tuan mempunyai hak walaupun anak muda. Kata Abdullah bin Abbas, aku tak nak dahulukan orang lain daripada mengambil bekas berkah daripada engkau. Bagi pada aku. Tak apa dah, tak hormat kepada orang, penting dapat berkat Nabi SAW diberikan oleh Rasulullah kepada Abdullah ibn Abbas. Faham tu? Nabi ingin menunjukkan bagaimana seseorang itu dapat menempatkan orang lain tepat pada tempatnya. Itu Jarir bin Abdullah adalah orang yang ada kedudukan, sehingga ketika datang ke rumah Nabi bertamu yang ada di sekeliling Rasulullah, ini sahabat yang sudah biasa dengan Nabi SAW, orang tempatan yang mesti menghargai orang luar yang baru datang, karena adalah hak diistimewakannya orang tetamu yang datang daripada jauh lebih diutamakan. Maka Nabi tengok kanan tengok kiri, tak ada yang bangun. Akhirnya Nabi ambil serban, kemudian dilemparkan. Ijlis ala hadha, duduklah kamu di atas serbanku ini. Ditangkap oleh Jarir bin Abdullah, dicium. Ya Rasulullah, tidak sepatutnya saya nak duduk di atas kain yang dipakai oleh engkau. Semoga Allah menghormati engkau seperti mana engkau menghormati aku. Adab, sopan santun. Maka setelah kembali majlis itu selesai, semua sudah balik. As-sahabah pun tanya kepada Rasulullah sikap Nabi yang sampai memberikan serbannya itu. Duduk di bawah ini perkara yang biasa, daripada zaman dulu orang duduk tanah pun. Tapi kenapa bagi serban? Ikram, menghormati kepada tetamu. Lebih-lebih lagi tetamunya kalau istimewa adalah diistimewakan penghormatannya. Sama juga kita kalau nak melayan tamu, tengok tamunya siapa kan. Kalau kawan-kawan yang biasa itu mungkinlah bagi pisang goreng cukup. Tapi kalau tamunya tamu yang istimewa, kita potong kambing. Sesuai dengan siapa yang datang. Setelah baginda ditanya, ya Rasulullah, kenapa kamu buat demikian? Kata baginda Rasulullah, idza ja'akum karimu qaumin fa akrimuh. Kalau datang kepada kamu orang yang mulia di tengah kaum mereka, muliakan dia. Ini orang mulia di mana? Di kampungnya. Ini orang ada kedudukan di kampungnya situ. Bila mana datang ke tempat lain, hormati dia karena orang itu adalah biasa dihormati di situ. Tujuannya bukan nak membezakan, nak menawan hati, nak supaya jinak dengan ajaran ini, boleh menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tetamu itu diberi air mineral, kalau sambutannya itu hangat cukup, tapi diberi hidangan istimewa apapun juga, kalau cara layanan sambutan itu adalah tidak memuaskan, dia pun akan kecil hati juga. Manusia, bashar, punya sifat-sifat yang seperti itu. Hakada, kata baginda Rasulullah SAW, anzilin nasa manazilahum. Tempatkan orang itu tepat pada tempatnya. Itu bahagian daripada uslub Nabi Muhammad SAW di dalam berdakwah. Daripada Urwah ibn Zubair radhiyallahu anhu qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u idza khala. Urwah ibn Zubair bertanya kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah ini adalah mak saudara kepada Urwah. Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam. Ibu Urwah namanya Asma binti Abi Bakar. Saudara kepada Siti Aisyah, adik-beradik kepada Siti Aisyah. Zubair ibn al-Awwam, cousin, sepupu kepada Nabi SAW, karena ibu Zubair bernama Safiyah, saudara kepada ayah Nabi bernama Abdullah. Safiyah dengan Abdullah ayah Nabi adik-beradik.
punya anak namanya Zubair. Zubair cousin kepada Nabi. Zubair kawin dengan Asma binti Abi Bakar. Nabi kawin dengan Siti Aisyah binti Abi Bakar. Dan Asma dengan Aisyah adik-beradik. Maka Urwah adalah anak saudara kepada Siti Aisyah. Ditanya oleh Urwah bin Zubair kepada Siti Aisyah, apa yang biasa Nabi lakukan kalau berada dalam rumah? Kata Siti Aisyah, yakhitu thawbahu, menjahit. Apa yang dijahit? Baju. Kemudian wa yakhsifu na'lahu, juga kalau seliparnya itu koyak pun juga diperbetulkan oleh Nabi. Menjahit baju memerlukan skill. Menjahit selipar, skillnya lebih susah berbandingkan kepada baju. Dia jarumnya kena mesti panjang sikit, dan selipar zaman dulu terbuat daripada kulit. Sekarang kalau kita tengok orang buat kalau jahit kasut itu, tengok macam mana dia punya nak masukkan dia punya jarum itu. Baginda Rasulullah buat sendiri. Artinya beliau adalah bukan hanya sekedar Nabi menyampaikan risalah, tapi mempunyai skill di dalam menjahit baju, di dalam menjahit selipar dan juga kasutnya. Beliau, kata Siti Aisyah, berbuat di rumah itu macam mana suami-suami di rumah kamu buat. Dikatakan terkadang mengangkat barang, terkadang membersihkan sampah di rumahnya kalau kotor, terkadang pun menyapu baginda Rasulullah SAW. Di dalam kesibukannya dengan risalah, dengan wahyu, dengan umat, dengan apa semua, tapi masih mampu untuk menjaga kebersihan rumah tangganya atau kebersihan rumahnya, dan juga memberikan waktu yang cukup untuk ahli keluarganya. Tak ada orang kata tak ada masa. Tak ada orang sesibuk Nabi Muhammad SAW. Dalam kesibukannya pun ada masa untuk sembang dengan istrinya, ada masa untuk bermain dengan anak dan cucunya, ada masa untuk kasih bersih rumahnya, ada masa nak jahit baju. Artinya masing-masing itu kena mengatur waktu seperti mana Nabi SAW. Ketika ditanya, apakah amalan, kata Siti Aisyah mengatakan, wa kana ahabbul amali ilaihi al-khiyatah. Amalan yang memerlukan kepada skill yang disukai oleh Nabi SAW adalah menjahit. Menjahit itu adalah merupakan skill Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah mempunyai keahlian dalam hal yang sedemikian. Terakhir, hadis daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, kuntu al-abu bil banat, saya bermain dengan anak-anak di rumah Rasulullah SAW. Wa kunna li sawahib, saya mempunyai ramai teman-teman yang sebaya, yakni umurnya masih kecil. Fayala'abna ma'i, mereka bermain dengan saya. Fayanggami'na idza ra'ayna Rasulullah SAW. Tapi kalau Nabi datang, semua bersembunyi, segan dengan Rasulullah. Kemudian kata Siti Aisyah mengatakan, Rasulullah adalah menghibur saya dengan memanggil mereka tak perlu bersembunyi, diizinkan mereka bermain dengan saya. Menjaga hati, idkhalus surur, menggembirakan orang lain. Nabi tidak pernah menyusahkan atau menyakiti, melukai perasaan orang lain. Dengan kata-katanya atau dengan perbuatannya mesti sentiasa menggembirakan dan menjaga perasaan orang lain. Dan orang yang paling dijaga perasaannya oleh baginda Rasulullah, ahli keluarganya. Siti Aisyah ketika hari raya mendengar suara orang-orang sedang menari, sebagaimana dalam hadis ini pun diceritakan, ada dua kanak-kanak menyanyi dan memainkan kompang pada hari raya. Siti Aisyah berada di rumah. Seperti kebiasaannya, usia kanak-kanak itu suka melihat kepada perkara-perkara permainan seperti itu. Siti Aisyah yang usianya pada waktu itu adalah masih sangat muda, suka juga melihat kepada perkara yang sedemikian.
yang perkara itu bagi kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang itu kalau dah semakin tua dari segi usia sahaja, kepada perkara-perkara yang lagu-lagu ke apa semua itu dah tak minat dah. Tak boleh nak dengar dah, nak tengok budak-budak bermain pun dia sudah tak boleh nak layan lagi sebab pengaruh usia. Tapi bagi Rasulullah, kedudukan makam kenabian itu sendiri yang tidak pernah disibukkan Nabi kecuali dengan perkara yang baik. Sementara budak-budak yang menyanyi dan memainkan kompang itu adalah perkara-perkara yang harus ataupun yang biasa dimainkan pada waktu itu oleh budak-budak yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi melihat Siti Aisyah yang tak berani bercakap kepada Rasulullah nak pergi tengok, karena Siti Aisyah sedar ini tak sesuai dengan makam level Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah tak bercakap, tapi orang yang dzauq, orang mesti ada perasaan, mesti tahu apa yang disukai oleh orang dalam tu. Kata baginda Rasulullah, kau nak tengok ke? Kata Siti Aisyah, ya, jom. Disuruh berdiri di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pada hari raya. Dan kata Siti Aisyah, wa khaddi ala khaddih, pipi saya dekat dengan pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni ditutup Siti Aisyah oleh badan Rasulullah melihat dua budak sedang menyanyi. Tentunya nyanyian itu bukan nyanyian yang dilarang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri. Berdirinya bukan tengok, nak jaga perasaan orang rumah itu. Nak menghibur kepada tuan rumah, kepada orang rumah itu. Nabi nak menunjukkan dalam kedudukan yang begitu hebat dan tinggi, tapi perhatian kepada ahli keluarganya, menjaga perasaan ahli keluarganya, nak menggembirakan ahli keluarganya adalah merupakan fokus utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perkara yang sedemikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukan merupakan levelnya beliau nak tengok kepada budak-budak sedang menyanyi seperti itu. Bahkan dalam riwayat yang lain pernah ada satu riwayat seperti itu, Nabi berbaring dan tutup muka. Tapi untuk menghibur istrinya, untuk memasukkan perasaan gembira kepada ahli keluarganya, Nabi duduk berdiri. Kata Siti Aisyah, daripada lamanya Nabi berdiri sehingga aku sendiri yang boring. Tapi beliau ditunggu, tak berkata cukup, tak ada tanya. Dibiarkan sampai Siti Aisyah sendiri yang sudah merasa puas dan turun. Ini akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga perasaan orang lain, apatah lagi perasaan ahli keluarganya sendiri. Sejauh mana kita meneladani Rasulullah di dalam menjaga perasaan orang lain, apatah lagi perasaan ahli keluarga sendiri. Yang cinta kepada Rasulullah, menghayati akhlak Rasulullah, kembali daripada majlis ini berusaha, berazam, jaga mulut, jaga mata, jaga anggota tubuh badan ini daripada menyakiti perasaan orang lain, dan berusaha memasukkan kegembiraan kepada orang lain, lebih-lebih lagi kepada kita punya ahli keluarga. Dan itu adalah merupakan sebaik-baik amalan yang mengikut kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita pada malam hari ini di dalam mengkaji, meneladani akhlak Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Semoga kita termasuk orang yang paling banyak meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya terhiasi akal kita, minda kita, hati kita dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.